Harian 2021 pada hari ini merupakan platform tepat untuk merealisasikannya. Hadirin yang dihormati sekalian, kami di MDEC sentiasa percaya bahawa setiap cabaran pasti ada peluang baru yang akan muncul. PKS perlu berfikiran terbuka dan sedia untuk berubah, berinovasi dan fleksibel dalam menuju ke arah pendigitalan perniagaan mereka. MDEC sedar bahawa PKS perlu mendapat sokongan dan bimbingan untuk mereka menangani cabaran-cabaran yang dihadapi mereka untuk terus berkembang. Sebagai peneraju ekonomi digital negara, MDEC sedia menyokong transformasi digital PKS di Malaysia menerusi pelbagai inisiatif di bawah kempen Saya Digital yang selaras dengan rangka tindakan ekonomi digital Malaysia atau My Digital. Kempen Saya Digital bermatlamat untuk meningkatkan adaptasi digital di kalangan perniagaan menerusi inisiatif-inisiatif antaranya perkhidmatan e-dagang setempat atau PEDAS, program e-rezeki dan GLOW dan program e-usahawan. Kerajaan kekal peka terhadap cabaran yang dihadapi oleh anda. Sehubungan itu, kerajaan telah melaksanakan menerusi MDEC kempen Go E-Commerce Onboarding dan kempen Shop Malaysia Online. Kedua-dua kempen ini di bawah inisiatif e-dagang belanjawan 2021 bakal memanfaatkan seramai 300,000 peniaga tempatan. Selain itu, MDEC juga menawarkan inisiatif pembiayaan bagi menyokong pertumbuhan digital PKS menerusi Geran Otomasi Pintar atau SAG, Geran Teknologi Global atau GTG, Cabaran Pencipta Kandungan Digital dan Geran Kandungan Digital. Persidangan pada hari ini pasti dapat memberi dimensi baru kepada semua PKS tempatan untuk didedahkan dengan pelbagai cabaran, pengetahuan, pengalaman dan perkongsian yang cukup bernilai. Saya harap semua PKS yang terlibat dalam persidangan kali ini akan menerima manfaat berguna dan seterusnya mentransformasikan perniagaan mereka untuk terus berdaya saing pada masa depan. Sekian, terima kasih. Baiklah, itu dia tadi ucap pertama yang disampaikan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC iaitu Encik Mahathir Aziz. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada yang berusaha Encik Mahathir dengan ucapan itu tadi yang bertajuk PKS, cabaran dikenal pasti, penyelesaian dapat dikongsi. Dan kalau kita lihat ataupun kita dengarkan apa yang telah pun dikongsikan oleh Encik Mahathir tadi, yang mana setiap daripada peniaga-peniaga sememangnya berhadapan dengan pelbagai jenis cabaran. Namun apa yang paling penting sekali adalah persediaan anda untuk sama-sama terus melangkah dan menyahut cabaran, bersedia untuk melakukan transformasi digital. Dan pentingnya juga untuk para peniaga menyedari akan perlunya kesedaran tentang transformasi digital ini. Baiklah, sebenarnya dengan ucapan itu tadi bermula menandakan telah bermulanya majlis kita pada hari ini iaitu Forum Perniagaan PKS BH 2021. Saya nak ucapkan terima kasih kepada anda semua yang sedang menonton kami secara langsung ketika ini. Anda boleh terus kongsikan, share dan like bersama dengan rakan-rakan anda agar sama-sama dapat kita kongsikan pelbagai informasi dan juga maklumat-maklumat yang berguna kepada insan-insan lain. Jadi pastinya banyak akan terus dirungkai dalam forum selama 2 hari yang bermula hari ini, Khamis 14 Oktober 2021 dan sehingga esok 15 Oktober 2021. Namun apa janji kami kepada anda selama 2 hari forum kita berlangsung ini, kita akan menampilkan beberapa figura yang hebat yang mengemudi agensi dalam memperkasa PKS negara serta kita akan bertemu mata dengan PKS-PKS yang berjaya. Justru semua perbincangan ini nanti akan diadakan secara maya dan juga di studio NSTP Bangsa, yang mana anda akan diberi peluang mengikuti 5 forum. Yang pertama dengan tajuk Survival PKS. Untuk forum kedua kita akan berkongsi tentang tajuk berkaitan mendepani cabaran baharu dengan pendekatan baharu. Untuk forum ketiga pula kami akan lanjutkan lagi perbincangan dengan topik PKS Jom Digital.
sokong usahawan lokal untuk forum keempat yang akan menampilkan kejayaan usahawan PKS. Serta forum kelima nanti kita akan mengupas bagaimana sebenarnya usaha dan juga inisiatif untuk membantu usahawan dengan tajuk Inisiatif Bantu PKS. Baiklah, penonton-penonton sekalian, untuk kita teruskan bersama-sama dengan kami di 2 hari ini, bermula saat dan juga detik ini, untuk mendapatkan tips survival PKS yang pastinya dalam tempoh pandemik ini umum sedia maklum dan mengetahui tentang kesulitan yang dihadapi oleh semua. Namun Isnin lalu dengan rentas negeri yang telah pun dibenarkan, kita harapkan dapat memberi sinar baharu buat semua. Justru sebelum kita mulakan acara pada pagi ini, apa kata sama-sama kami nak bawakan tumpuan dan juga pemerhatian anda, para speaker dan juga penonton kami secara maya pada pagi ini, sedikit bingkisan PKS ini dari sudut fakta dan juga angka kelelahan PKS negara. Sama-sama kita saksikan. Dunia yang ligat berputar terhenti seketika apabila dikejutkan dengan serangan virus maut yang mengancam segala aspek kehidupan alam sejagat. Hampir 2 tahun pandemik melanda, Malaysia juga tidak terkecuali menerima tempias impak COVID-19. Dalam memilih di antara nyawa dan ekonomi, akhirnya kerajaan memutuskan untuk melaksanakan penutupan penuh total lockdown sektor sosial dan ekonomi di seluruh negara. Langkah Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi membendung penularan COVID-19 telah menyebabkan penurunan prestasi semua sektor ekonomi. Krisis kesihatan yang berpanjangan disebabkan pandemik COVID-19 telah mempengaruhi ekonomi Malaysia, terutamanya perusahaan kecil dan sederhana PKS. Namun, demi nyawa manusia, mereka akur. Menurut statistik Jabatan Perangkaan Malaysia, keluaran dalam negara kasar KDNK PKS bagi tahun 2020 menyusut 7.3%, lebih tinggi berbanding kemerosotan KDNK Malaysia dan KDNK bukan PKS yang mana masing-masing mencatatkan negatif 5.6% dan negatif 4.6%. Sejak 2004, ini merupakan kali pertama prestasi KDNK PKS lebih rendah berbanding KDNK Malaysia dan KDNK bukan PKS. Sumbangan KDNK PKS mengecil kepada 38.2% pada tahun 2020 dengan nilai ditambah sebanyak 512.8 bilion berbanding 38.9% atau 553.5 bilion pada tahun sebelumnya. Kepentingan PKS dalam ekonomi negara juga dilihat dari sudut guna tenaga. Pada tahun 2020, berlaku penurunan yang lebih besar guna tenaga PKS berbanding pengurangan guna tenaga nasional yang menunjukkan PKS lebih terkesan akibat pandemik. Guna tenaga PKS mencatatkan penurunan 0.9% kepada 7.3 juta orang pada 2020 meliputi 48.0% daripada guna tenaga nasional pada tahun sebelumnya iaitu 48.4%. Dek badai pandemik, ratusan ribu PKS terkesan. Kelangsungannya juga ada yang nyawa-nyawa ikan. Kajian oleh Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana PKS Malaysia pada Ogos lalu mendapati 200,000 perniagaan berpotensi untuk ditutup sepenuhnya jika sekatan pergerakan yang masih dilaksanakan sehingga akhir tahun ini. Kesannya, berjuta diancam hilang pekerjaan bagi yang digaji oleh PKS, mengambil kira jika setiap PKS mempunyai 5 orang kaki tangan secara purata. Di Dewan Rakyat September lalu, dinyatakan kajian impak kawalan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 ke atas lanskap usahawan di Malaysia pada 15 hingga 28 Jun lalu mendedahkan
Sebanyak 37,415 perniagaan gulung tikar berikutan terkesan akibat pandemik COVID-19. Sebanyak 26,007 daripada jumlah itu terdiri daripada usahawan mikro, manakala 2,738 lagi ialah PKS. Namun, bagaikan ada sinar di hujung terowong buat PKS tempatan, terutama usahawan mikro. Kebenaran merentas negeri yang bermula 11 Oktober lalu memberi nafas lega buat PKS dalam norma baharu perniagaan. 2 tahun mengharungi gelombang, usaha perlu dipertingkat untuk pemulihan. Forum Perniagaan PKS Berita Harian selama 2 hari ini bakal mencungkil cabaran dialami PKS, mengenal pasti solusi, digitalisasi dan pelajaran diambil daripada pandemik. Pelbagai kisah jatuh, bangun dan iltizam usahawan PKS akan dikongsi bersama semua panel jemputan termasuk daripada mereka yang arif dalam mencorak PKS negara. Untuk mencetus aspirasi dan misi PKS pasca pandemik, apapun pada melanda, PKS harus terus diperkasa. Kembali bangkit bersama. Kembali bersama dengan kami. Dalam diam, corona menyerang, PKS terkesan tidak terkira. Kami ucapkan selamat datang, lafaz bismillah membuka bicara. Demikian madahnya, namun itulah yang bakal menjadi antara intipati forum kita seterusnya. Sekali lagi, saya Fiza Sabjahan akan terus bersama dengan anda untuk mengemudi forum perniagaan PKS BH 2021 ini. Dan nak tanpa melengahkan masa, kita nak terus ke forum pertama yang bertajuk Survival PKS, yang saya kira mungkin ini juga menjadi pemerhatian, menjadi tanda tanya persoalan ramai dalam kalangan PKS-PKS yang telah pun bersama dengan kita secara atas talian di Facebook dan juga YouTube ketika ini. Justru kita nak memperkenalkan speaker-speaker yang saya cukup berbangga dapat bersama berkongsi pentas pada hari ini bersama dengan mereka, dan juga ada yang di dalam dalam talian. Kita nak ucapkan selamat datang kepada speaker pertama kami yang tidak asing lagi dalam dunia peruncitan negara dan juga sememangnya iltizam beliau dalam membantu usahawan Bumiputera. Kita nak memperkenalkan di hujung sana Datuk Wira Amir Ali bin Maidin Mohamad selaku Presiden Persatuan Peruncit Bumiputera yang juga pengarah urusan Maidin Mohamad Holdings Berhad. Assalamualaikum, apa khabar Datuk? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Saya tadi sebelum kita mula pun saya dah cakap dengan Datuk, saya rasa teruja. Berdebar pun ada juga Datuk. Berkongsi pentas dengan Datuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama dengan kita. Dan kita juga hari ini bersama dengan saudara Amir Hanzah Karim selaku Naib Presiden dan juga Yang di-Pertua Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Negeri Sembilan. Sememangnya seorang individu yang amat bimbang dengan daya saing PKS Bumiputera selepas COVID-19. Dan memang banyak telah pun membicarakan tentang wadah ini dalam webinar perniagaan Bumiputera dan sebagainya. Assalamualaikum, apa khabar Cik Amir? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kami tidak bertiga sahaja sebenarnya. Kita juga akan bersama dengan seorang lagi panelis kita pada pagi ini. Kita juga bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Suhari dalam talian bersama dengan kita selaku penganalisis ekonomi yang sememangnya banyak memberi pandangan terhadap kesan ekonomi akibat pandemik. Malahan juga banyak menjadi sumber rujukan oleh agensi kerajaan dan juga swasta negara dalam merangka kegiatan ekonomi. Apa khabar? Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Fiza, apa khabar Datuk dan Tuan di studio?
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, dan kepada penonton-penonton kita yang sedang menonton bersama dengan kita hari ini menerusi webinar kita dan juga forum ini di Facebook Berita Harian dan juga YouTube Bicara BH, kami nak ucapkan terima kasih, selamat datang, dan anda boleh follow, like dan juga share perkongsian ini untuk sama-sama kita kongsikan maklumat ini kepada insan-insan yang lain. Baiklah, Datuk dan juga Encik Amir, kita mulakan kepada Datuk dahulu. Datuk, bila melihat figura Datuk, pasti ramai sebenarnya individu-individu PKS yang sememangnya menjadikan Datuk ini sebagai ikon dan juga idola. Apatah lagi dalam tempoh pandemik ini. Kita bercakap tentang survival. Ada orang yang cash reserve-nya mungkin tak cukup sampai 12 bulan. Ada orang yang hanya mampu bertahan 3 bulan dan sebagainya. Mereka mungkin tak tahu apa cabaran yang terpaksa dialami oleh Datuk. Tetapi kita nak kongsikan menerusi pengalaman dan juga pemerhatian Datuk, bagaimana pandemik COVID-19 ini dengan adanya pelaksanaan PKP ini juga sebenarnya banyak memberi kesan kepada PKS sendiri. Terima kasih Fiza. Saya rasa pandemik ni sebetulnya satu yang siapa-siapa tak pernah. This is something new kan, ni yang baru. Okay. Dan cabarannya yang semua orang ni tak pernah ada juga. Yeah. Okay. Saya rasa semua orang sebetulnya IKS, PKS ke atau peniaga besar, siapa-siapa pun memang susah. Memang susah. Dan sebetulnya apa yang patut kita buat sebetulnya, kalau apa-apa yang kita tak boleh buat, contohnya tak larat lah apa, saya rasa baik kita tutup je. Because the most important thing during pada masa sekarang ni is conservation of your cash flow. Okey. Apa yang kita ada ni, kadang-kadang kita kata tunggulah. Kita dah tunggu setahun setengah ni. Okey. Tapi cerita ni sebenarnya kita kena bercerita dulu, bukan sekarang. Pasal sekarang ni dah boleh rentas negeri. Okey. Saya pun esok nak pergi Kuching contohnya kan. Dah bermulalah. Saya akan pergi airport, ambil taksi, akan belanja, minum kopi kat airport, pergi kat sana kan. So dah bermula dah. Okey. Jadi saya rasa yang dah tahan tu, insya-Allah sekarang ni bolehlah bermula balik. Tetapi don't be over optimistic. Okay? Sebab tak mungkin perniagaan yang kita adakan dulu pada 2019. Contohnya perniagaan dia katalah 10,000 sehari atau 1,000 sehari, tak mungkin. Walaupun kita kata esok boleh rentas negeri, perniagaan itu akan balik. Dia akan mengambil masa, untuk saya rasa lagi 6 bulan atau 1 tahun. Okey. Dan kenapa? Kenapa Datuk? Kenapa? Selagi SOP yang kita ada yang tak masuk akal, okey, sedia ada, perniagaan tak boleh balik. Contohnya, contoh SOP yang senang sekali. Kalau saya jumpa Cik Amir hari ni pergi makan kat restoran mabuk contohnya, lepas ni nak makan, sedap tu. kita boleh turunkan mask, kita berdua akan makan sekali. Tak ada masalah. Tapi di studio jauh 1 meter ni saya kena pakai mask. Jadi SOP selagi tak logik, perniagaan tak boleh meningkat. So you kena pakai mask, saya kena pakai mask. Tak salah pakai mask, saya faham. Saya faham sebab kenapa kita kena pakai mask. Tetapi bila kita bagi satu kelonggaran, contohnya okey awak pergi makan, 2 orang boleh makan, satu meja contohnya, dan tak payah pakai mask, logiklah nak makan tak payah pakai mask. Tapi saya duduk kat sini, jauh lagi, tapi saya kena pakai mask. Dan selagi SOP di mana 50% capacity, contohnya bila kita pergi restoran 50% capacity, tak ada perniagaan yang mana-mana yang diwujudkan di mana mereka kata kalau 50% capacity saya akan dapat keuntungan. Okay, any business, whether it's a restaurant business atau hotel business apa-apa, kita biasanya akan kata kalau saya 65%, 70% occupancy, okay, or capacity, I break even, lepas tu I make money. Jadi as long as the current SOP is there, it's just survival. And your topic is very clear.
survival. Ya. So ini yang mesti kita bincang, macam mana kita nak survive. Nanti adalah cadangan-cadangan, insya-Allah kita boleh bagi. Okey. Kita bercakap tentang kehidupan norma baharu. Bagaimana kita nak kena mengadaptasi norma baharu ini juga, dan kita juga harus hidup, harus akur bahawa kita terpaksa hidup dengan pandemik ini, dan insya-Allah satu hari nanti akan bertukar kepada endemik. Tetapi bila kita cakap tentang survival, tadi Datuk juga dah sentuh juga sedikit tentang perlunya ada cash reserve. Ada orang yang masih survive, dia survive. Ada orang yang tak mampu, ada orang yang dah menukar perniagaan mereka dan sebagainya. Tetapi Cik Amir, sekarang ini kita dah kongsikan tentang cabaran-cabaran yang kita lihat serba sedikit dalam tempoh 2 tahun ini terhadap peniaga-peniaga PKS ini. Tetapi kalau kita pandang sedikit jauh dengan kebenaran rentas negeri dan boleh juga kebenaran rentas negara ini, dari ruang lingkup perniagaan antarabangsa, bagaimana Encik Amir melihat sendiri sebenarnya kemampuan untuk bangkit kembali? Kerana kalau kita lihat dalam kenyataan sebelum ini mengatakan bahawa bilangan PKS Melayu dan juga Bumi Putra adalah melebihi 70% daripada bilangan PKS, iaitu seramai 1.2 juta. Cik Amir. Okey, terima kasih. Berkenaan, sebab soalan tadi adalah sama ada kita antarabangsa ataupun sebagainya. Soalan yang kita ceritakan hari ini adalah kelangsungan kehidupan. Betul. Jadi sama ada kelangsungan perniagaan itu boleh berlaku ataupun kelangsungan kehidupan. Yang mana satu kita pilih dulu. Okey. Jadi sebagai seorang peniaga, dia akan memikirkan pertama adalah kelangsungan diri dia, family dia dulu kan. So kalau dia boleh hidup, maka baru dia boleh support pekerjanya. Dan kelangsungan kehidupan yang mereka telah cuba bertahan, macam Datuk tadi cakap, bertahan dah 1.5 tahun. So bagi mereka yang boleh bertahan, lebih dari 1.5 tahun boleh berterusan. Tapi mereka yang tidak boleh bertahan, yang terpaksa menukar, contohnya mereka yang terlibat dalam sektor pelancongan, bas pelancong, contohnya mereka bawa bas pelancong dan sebagainya. Mereka ini sampai sekarang tak boleh berniaga walaupun boleh merentas negeri. Kan? Jadi mereka masih lagi tidak boleh terlibat dalam perkara-perkara begini. Dan kerana apa? Kerana kegusaran di peringkat pemerintah, sekiranya perkara ini dibenarkan secara berwenang-wenang, maka ianya akan meningkatkan kembali kita punya penularan wabak tadi. Ini terbukti di Singapura. Singapura telah berjaya melandaikan dan pada minggu lepas mereka tiba-tiba naik semula, mencanak naik. Jadi pemerintah juga memikirkan kenapa itu boleh berlaku kan? Sebab mereka pun dah mula dengan dosage yang ketiga di kalangan rakyat mereka. Jadi perkara yang sama juga di negara kita ni, kita baru merentas negeri. Kita tak nampak impak dia lagi 20 hari. Baru kita nampaklah impak dia, dan di Langkawi pun dah nampak. Di Kedah dan di Perlis pun kita dah nampak. Dan kalau kita kata cerita pasal vaksinasi, program vaksinasi, kita sudah mencapai 90% bagi dosis yang pertama. Dan sasaran yang kita nak dapat ialah 80% bagi dosis kedua. Itu bila? Itu adalah dalam bulan 12. Jangkaannya lah. Sebab sekarang ni ada negeri yang tidak capai sasaran, tapi dilangsungkan sebab faktor yang kita kena ingat pesanan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa keterbukaan yang kita lakukan ini bukan disebabkan kesihatan, tapi disebabkan faktor ekonomi. Jadi peringatan yang sering dikemukakan oleh YBKJ, Perdana Menteri sering mengingatkan bahawa ekonomi itu terbuka bukan disebabkan kita punya penularan COVID ini telah pun melandai atau sebagainya, tetapi kita perlu berhati-hati kerana kita tidak mahu gelombang keempat berlaku. Seperti mana yang Singapura hadapi sekarang. Jadi mereka pun dah buat circuit breaker 10 hari. Jadi dalam cerita gini, kelangsungan kehidupan dan perniagaan juga perlu mengambil kira cabaran ini. Kita tidak boleh menepikan sama sekali, macam tadi Datuk cakap, kita kata 50%. Dulu kita buat kita punya kajian 50% daripada pelanggan yang boleh datang tu berbelanja. Maksudnya 50%, kata jangkakan 100, 50%. Hari ini SOP mengatakan bahawa kapasiti dah 50. Jadi 50 tu boleh tak kita kelangsungan hidup? Sebenarnya tidak boleh. Jadi dia keberi 50%, dia beri ke 50 lagi. So maksudnya lebih kurang dalam 25% saja daripada apa yang kita unjurkan dulu. Jadi persoalan akan timbul sama adakah perniagaan yang kita lakukan sekarang ni dengan kapasiti 25% keupayaan kita atau kecekapan kita ini boleh membantu kita untuk melangsungkan kita punya perniagaan atau kehidupan. Itu cabaran dia.
sebelum lagi masuk cabaran yang lain lah. Betul. Dan saya kira apa yang Encik Amir katakan tadi, kita harus tahu untuk seimbangkan antara kesihatan, kehidupan dan juga ekonomi. Bagaimana kita perlu mencari titik tengah untuk survival semua pihak ini. Dan ini kita dah dengarkan daripada Encik Amir dan juga Datuk tadi. Kita nak tanya soalan ini kepada Prof sendiri, Prof. Kalau kita lihat sektor PKS sendiri sememangnya memainkan peranan yang amat besar. Contohnya turut menyumbang kepada lebih 7 juta pekerjaan kepada negara. Tetapi kalau kita lihat daripada laporan awal yang telah pun dikongsikan tadi, dengan jumlah PKS yang diancam gulung tikar yang boleh mencecah kepada 200,000 jika PKP dilaksanakan sehingga hujung tahun dalam sektor-sektor tertentu yang masih lagi tidak dibuka, pasti kita lihat kesannya sememangnya amat besar kepada guna tenaga dalam negara sekaligus melibatkan kadar pengangguran itu sendiri. Jadi boleh tak Prof kongsikan jangkaan Prof sendiri kepada ekonomi negara dan andai 90% sumbangan PKS ini tidak dilakukan sesuatu, Prof? Baik, Fiza, memang benar sama sekali. PKS dari segi komposisi pekerjaan yang mereka ada sekitar 7.3 juta ataupun sekitar 48% lah daripada keseluruhan tenaga kerja di Malaysia ataupun keseluruhan pekerja di Malaysia, ya. Ini satu jumlah yang besar dan sebahagian besarnya mereka ini PKS ini berada di sektor perkhidmatan, ya. Saya nak berkongsi, saya ingin melihat kepada ingin bawa sikit perhatian berkenaan dengan prospek ekonomi pada suku ketiga 2021 ni. Pada pemerhatian kami, pada unjuran yang kami lakukan di Institut Penyidikan saya adalah kita dapati bahawa kita jangkakan bahawa kadar pengangguran akan sedikit turun. Kalau kita lihat pada sukuan kedua 2021 itu 4.8% dan dijangka akan turun 0.1 mata kepada 4.7%. Sedikit turun, ya. Tapi ini kalau kita lihat kami kira faktor pembukaan ekonomi yang dilakukan oleh pihak kerajaan sekarang, kita jangkakan proses itu akan berterusan. Maksudnya akan lebih banyak peluang pekerjaan yang wujud kerana kunci kepada, kalau kita cerita pasal pengangguran ataupun cerita pasal pekerjaan, kunci kepada kejayaannya salah satunya yang paling utama adalah membenarkan sektor-sektor ekonomi terus beroperasi. Kalau sektor-sektor ekonomi tidak beroperasi, apa saja usaha yang kita lakukan, apa saja suntikan yang kita lakukan kurang berkesan, ya. Baik, kalau kita lihat dari segi perspektif PKS, ya, saya ingin menarik perhatian juga, ya. Kalau kita lihat pengalaman 2020 dahulu, ketika mana kita pada sukuan kedua 2020 kita melakukan total lockdown, selepas itu kita buka kembali pada sukuan ketiga dan kita lihat saja perangkaannya, ya, daripada statistik kehilangan pekerjaannya, kita nampak bahawa PKS yang paling dinamik dalam aspek ini, maksudnya paling banyak mengurangkan paling banyak kurangan kehilangan pekerjaan. Ini bermaksud bahawa saya nak kaitkan dengan hujah saya tadi adalah bahawa kalau ekonomi ini dibuka, PKS ini lebih cepat untuk bertindak balas kepada perubahan ekonomi tersebut. Jadi kalau kita mahukan situasi yang mana kalau sektor ekonomi itu terus dibuka dan kita akan melihat bahawa banyak PKS yang akan kembali bernafas dan dalam masa yang sama akan banyak peluang pekerjaan yang wujud di luar sana. Tetapi, ya, Fiza, dari satu sudut lain pula, saya berpandangan bahawa turun naik perniagaan ini adalah satu perkara yang normal dalam ekonomi. Akan ada yang berzika dan akan ada yang akan masuk kembali pasaran, ya. Kerana kalau kita lihat struktur ekonomi Malaysia itu sendiri lebih kepada struktur ekonomi yang berkonsepkan kompetitif ataupun persaingan, yang mana jika ada situasi begini akan ada yang keluar dan akan ada yang akan melihat potensi yang akan masuk. Jadi saya lihat ini adalah proses yang progresif kepada ekonomi. Tetapi yes, kita perlu seimbang juga dalam konteks ini yang mana kita perlu pastikan bahawa yang mana kita perlu bantu untuk memastikan kelangsungan perniagaan mereka perlu diteruskan, yang mana kalau kita lihat mereka tidak boleh sustain di masa hadapan, mungkin kita boleh guna pendekatan yang lain. Tapi itu perkara biasa dalam ekonomi, turun naik perkara biasa. Jadi saya melihat satu prospek yang positif di masa hadapan dan kita mengharapkan bahawa ekonomi terus dibuka. Dan kalau keadaan ini berterusan, saya menjangkakan 2023, ya, tahun 2023 kita akan kembali
kepada landasan yang sebelum COVID-19. Pada ketika itu kita jangkakan ekonomi PKS akan kembali bernafas seperti biasa dan juga kadar pengangguran pun akan kembali kepada normal. Jadi kita masih jauh perjalanan dia kat sini. Saya bersetuju dengan pandangan Datuk tadi, Datuk tadi 2023 baru okey. Jadi 2023 tu sebenarnya sama dengan jangkaan yang kami lakukan, Liza. Okey. Apa yang Prof katakan itu tadi, bagaimana sebenarnya apa yang berlaku sekarang ini dalam proses perniagaan dalam sudut ekonominya, turun naik ini adalah satu perkara yang biasa. Tapi dalam tempoh ini juga, dalam tempoh turun naik ini ada yang kecundang, ada yang masih mampu bertahan untuk survival, dan untuk itu juga hari ini kita nak terus kongsikan bagaimana kita dapat membantu PKS-PKS ini untuk terus survival dalam tempoh pasca pandemik ini sendiri. Dan apa yang kita boleh bantu, apa yang boleh mereka lakukan untuk meneruskan kelangsungan, dan apa juga jenis bentuk bantuan yang boleh terus diberikan kepada mereka. Baiklah, buat penonton-penonton yang masih terus bersama kami, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Boleh follow, like dan juga share perkongsian kita pada hari ini. Yang mana yang masih baru bersama dengan kami, kita sedang membicarakan tentang survival PKS bersama panel kita di studio, Datuk Amir Ali Maidin, Saudara Amir Hamzah serta Profesor Madya Muhammad Yusof. Okey, tadi kita dah kongsikan tentang cabaran Datuk dan juga Cik Amir. Kita melihat bagaimana pula selepas ini, apa antara tindakan-tindakan yang boleh kita bantu kepada PKS-PKS ini. Datuk sendiri, kalau kita lihat dalam tempoh hampir 2 tahun ini, ada banyak juga sebenarnya inisiatif yang telah pun dijalankan. Ada juga bentuk-bentuk bantuan yang diberikan kepada peniaga ini. Jadi dengan pakej rangsangan yang diberikan, sejauh manakah Datuk melihat ia mampu untuk merancakkan dan juga menghidupkan semula industri perniagaan ini, Datuk? Dia macam ni, sebetulnya kerajaan sebetulnya bagi banyak bantuan lah. Sampai kita semua ni dah tak faham apa bantuan tu. Okay, because kadang-kadang kerajaan ni niat nak menolong, tapi dari segi bantuan tu too many variables. Jadi kadang-kadang fikir sendiri tak faham. Dia ada bantuan ni, bantuan tu. Jadi bila banyak sangat bantuan, tak tahu yang mana dia dapat. So probably ramai yang tak dapat. Nombor satu ya. Tapi sebetulnya bila kita tengok kerajaan punya data dan dia orang bagi bantuan kan, kita tahu contohnya PKS ada 1 juta, lepas tu ada yang berniaga sebetulnya maybe 400,000 ke apa-apa. Sebetulnya bila tengok bantuan yang betul-betul orang dapat tu baru 30 atau 40,000 aja. It's only 10% of the PKS yang dapat bantuan. Okay? Dan bantuan yang diberikan tu, saya nak kata I don't think we are ungrateful to the government lah. Memang kerajaan niat nak menolong secara yang mereka tahu. Tetapi untuk saya, payung yang diberikan berlubang. Payung tu berlubang. So the bantuan tu is not all encompassing. Contohnya kan, sekarang PKS semua ni tak boleh berniaga. Sekarang baru boleh berniaga balik lah. Tapi katalah setahun ni ke 6 bulan ke dia kena tutup. Bila, bukan dia orang tak nak tau. Okey, kalau biasanya tak boleh berniaga, tak pandai berniaga. Ini yang kita kata yang pandai berniaga biasanya dan adalah keuntungan dia, masalah-masalah biasalah. Peniaga orang kata naik turun lah contohnya kan. Tapi sekarang ni bukan naik turun, dia turun sampai mati. Okey. Tetapi bila kita dipenjarakan, pasal kita diarahkan oleh kerajaan jangan berniaga. So bila kita ambil satu orang, kita masuk dalam penjara contohnya. Okay? It's the responsibility of the government. Bila kita penjarakan satu orang tu, kita kena bagi dia makanan. Pastikan dia ada bil elektrik dibayar, ada katil untuk dia. Semua kemudahan di penjara lah. Walaupun bukanlah selesa sangat di penjara, tapi kemudahan tu ada di penjara. Tapi bila kita kat luar dan kita diarahkan duduk di rumah, jangan berniaga. Apa bantuan diberikan? Bantuan bakul RM50, RM100. Ya, terima kasih. Tetapi is that enough? Banyak negara kat luar negara ni, okey, dan sebetulnya tak payah banyak sangat bantuan sebetulnya. Apa yang patut kerajaan buat tu? Semua orang, okey, at a certain level, bagi berapa ribu ringgit untuk mereka boleh hidup lah, boleh beli makanan ke, boleh makan. Itu saja patut buat. Okey? Dan kalau dia berniaga, dia kena bayar sewa, tak payah bayar sewa contohnya. Tetapi saya dengar pengumuman Perdana Menteri,
orang kata, marah contohnya, dia kata marah-marah, siapa-siapa sewa dengan marah, tak payah bayar sewa 30%. Patut ke PKS, IKS tu berterima kasih pada kerajaan? Dia dah tak boleh berniaga, gerai dia tutup, kerajaan sendiri kata tak payah bayar 30%. Jadi 70% nak dapat dari mana ni? Dia orang tak boleh berniaga tau. Nak dapat mana? Dia kena hutang. Hutang dari siapa? Daripada tekun. You can only borrow money for productive purposes. Okay? Kalau kerajaan atau bank ni bagi duit ni sebetulnya untuk menolong tapi membayar balik hutang, that is not productive purposes. You never borrow money for non-productive purposes. Okay? Tapi sekarang ni dia kena pinjam. Pinjam dengan tekun, kalau dapatlah, bayar apa? Bayar balik sewa. Bayar sewa untuk apa? Tapi kedai tu tutup. So, the bantuan is not all encompassing tau. Bantuan tu tak logik kadang-kadang. Okay? Sebetulnya, apa yang kita memerlukannya, sekarang dah habis lah. Cerita ni semua ni cerita lama sebetulnya. Okay? Tapi sekarang kita dah bermula ni. Kita nak go forward lah. Cerita lama dah habis. Nak cerita pasal bank moratorium semua tu kita dah cerita banyak. You want to move forward. What is the next step? Nombor 1. Kita peniaga lah. PKS, IKS apa, memerlukan nombor 1. Kita nak beli barang. So kita perlu modal. Because apa yang kita ada semua dah habis. So we need working capital. Nombor 1. So kerajaan atau bank-bank patutnya bagi working capital. Nombor 1. Yang kedua, hutang-hutang lama saya ni macam mana? Hutang IKS lah. Hutang tu dia ada beli gula daripada Maidin contohnya, dia tak bayar lagi. Lepas tu dia nak gula lagi, kita tak akan bagi. Hutang tak bayar. So macam mana dengan hutang-hutang lama ni? So there must be a dana harta, a dana retail ke, dana apa kita nak panggil, tak apa. Okay? Dana IKS, PKS. Ambil balik hutang tu. So that the hutang tu boleh dibayar. Kalau hutang tu tak dibayar, macam mana dia nak move? Because the supplier tak akan bagi barang. Dia nak plastik, tukang tokek plastik tak akan bagi dia plastik. It's a big problem for the IKS, PKS. Bukan dia orang tak nak buat. There is no way forward because modal atau dia diberikan, kerajaan orang kan RM5,000, RM10,000. Apa dia ada RM5,000 dia bayar balik ke Along tu? Bayar balik ke, bayar balik kat Ceti ke dia beli beras untuk anak nak makan. So it's not helping the IKS, PKS. The bantuan is not helping, it's not all encompassing. Okay, dah banyak kita cakap, tapi lagi banyak kita boleh ceritalah. Tetapi ada juga bantuan-bantuan yang diberikan sememangnya dapat membantu juga PKS ini untuk kelangsungan hidup mereka, kelangsungan perniagaan mereka. Itu tadi Datuk dah kongsikan tentang antara bantuan yang diperlukan sebenarnya, terutama sekali dalam tempoh sekarang ini apabila mereka dah pun boleh mula berniaga. Apa yang mereka perlukan bantuan untuk modal, untuk bermula semula, untuk mengembangkan lagi mungkin perniagaan mereka yang mungkin sebelum ini dah pun terpaksa ditutup. Tetapi Cik Amir, kita mungkin nak melihat satu sudut dan sisi pandang yang berbeza pula. Kalau kita faham sekarang ini apa yang diperlukan oleh peniaga-peniaga yang baru nak bermula semula, pastinya pelbagai bentuk bantuan lah daripada pihak-pihak yang berwajib. Tetapi kita melihat kepada masalah yang kita alami sekarang ini bukan masalah yang berlaku di Malaysia sahaja. Ini merupakan masalah dunia, masalah global. Bukan sahaja kita berhadapan dengan masalah kesihatan berkaitan pandemik, tetapi ia juga berkaitan tentang masalah ekonomi dunia. Dan kalau kita lihat pergerakan ekonomi juga yang agak lembab dan juga perlahan akibat daripada kesan pandemik ini. Dan kalau kita lihat di luar negara contohnya, ada di beberapa negara contohnya seperti di Jerman dan juga Itali, mereka menggantung peraturan hutang mereka. Jadi ini juga sebenarnya salah satu cara untuk mereka membantu peniaga-peniaga mereka dan juga rakyat mereka. Bagaimana Encik Amir melihat kalaulah cara yang dilakukan oleh di negara Jerman dan juga Itali ini sebagai salah satu cara untuk mengurangkan kadar insolvensi kepada peniaga, perlukah juga ia dilaksanakan kepada PKS Malaysia? Okey, berkenaan dengan isu ini, cabaran kelangsungan hidup tu satu hal, cabaran kelangsungan kehidupan perniagaan satu hal. Kita ada satu lagi cabaran yang kita perlu tahu juga adalah cabaran perundangan. Ini isu yang berkenaan tadi yang Datuk bangkitkan adalah berkenaan dengan hutang. Hutang bukan hanya dengan pembekal, tapi juga hutang dengan perbankan, hutang dengan kredit leasing, Along dan sebagainya. Jadi hutang-hutang ini bagaimana kedudukannya semasa kita berada dalam situasi sekarang? Okey, apa yang telah dilakukan oleh Dewan sebelum ini ialah kita dapat berjaya
minta kerajaan naikkan kita punya takat hutang daripada 5 untuk syarikat daripada 30,000 menjadi 100,000. Okey. Kemudian kepada nilai bagi untuk kebankrapan menjadi 100,000. Dan juga kalau nak claim, kalau di dalam masyarakat tadi, kita boleh minta kita bagi melalui tindakan undang-undang, kita boleh minta dan tutup syarikat berkenaan dulu dalam masa 21 hari. Hari ini telah menjadi 6 bulan tempoh dia dipanjangkan. Namun benda itu hanya kita buat cadangan tersebut dan berlaku pada PKP yang pertama 1.0. Dalam PKP 3.0, setelah kita lihat apa yang kita lakukan, kita minta kerajaan naikkan nilai ambang ini menjadi 1 juta. Okey. Terperanjat Menteri Timbalan Menteri Kewangan, kenapa 1 juta? Saya kata hari ini kita hanya lihat dari satu aspek. Tapi kalau kita lihat dari keseluruhan keberhutangan seorang peniaga ataupun orang ramai, kan, keberhutangan itu kita dah buat kajian. Kami dah buat ini pada bulan 8 tahun lepas, dan hasil daripada kajian kita dapati keberhutangan rakyat Malaysia sebenarnya kita ambil average lah, lebih kurang dalam 700 hingga 900,000. Tinggi ya. Itu adalah nilai pokok. Belum lagi campur dengan nilai dia punya nilai interest yang telah dimasukkan dalam perkara tersebut. Okey. Ini disebabkan apa? Besarnya hutang kita adalah kerana pembelian rumah. Okey, rumah sekarang purata di bandar-bandar dan juga kebanyakannya adalah dalam sekitar 350 hingga 450,000. Campur dengan nilai dia punya interest atau keuntungan lagi 400,000. Itu dimasukkan sebagai kita punya kita punya nilai keberhutangan kita. Komitmen kita. Ya, itu dah 800,000. Kereta paling murah sekarang 30,000. Bayar dalam 35. Tapi average kereta kita lebih kurang dalam 70,000. Situ dah 800. Itu belum lagi pinjaman untuk mereka yang berniaga. Yang berniaga kalau mikro, ambil yang kecil-kecil, kalau atom, saya panggil atom, yang di bawah AIM, hutang mereka 5,000, 10,000, 30,000. Kalau di dalam mikro, di antara 30 hingga 150,000. Manakala di bawah kecil, adalah sekitar 150 hingga 1 juta. Dan di peringkat sederhana, daripada 1 juta sehingga 30 juta. Jadi kalau kita campurkan perkara-perkara ni semua dalam segmen lapisan pengusaha niaga ni tadi, kita tengok kebanyakan konsep hutang di negara kita ialah setiap hutang yang dibuat oleh perniagaan akan dijamin oleh director ataupun pemegang saham. Jadi pendedahan dia kepada keberhutangan dalam tempoh yang tak boleh bayar ni, tu yang kita kata kena naikkan jadi 1 juta. Nak tunggu, kalau katalah kita nak tunggu sampai tahun 2023 untuk semua stabil dan kembali seperti biasa, tu masih lagi jangka masa yang lama. Ya, betul lama. Dan kita dah tengok juga trend itu apabila mereka yang tidak boleh bayar. Dalam kajian kita seterusnya, kita dapati juga seramai 80% orang yang mengambil iSINA, iLestari, iSINA dan baru-baru iCitra menggunakan daripada KWSP itu untuk bayar hutang dia. Itu dibuat pada bulan Januari, Februari, Mac. Kita punya moratorium yang berlaku ialah bulan Julai. So, bila moratorium dilaksanakan pada bulan Julai, permohonan tu diumumkan bulan 5, tapi dilaksanakan bulan Julai. Jadi dalam tempoh tu ada syarat yang kriteria yang ditetapkan ialah mesti tidak ada sebarang keberhutangan 90 hari. Jadi dalam tempoh tersebut ada yang dah sangkut. Dah tak dapat moratorium. Bila dah tak dapat moratorium, ni yang sekarang lah. Bulan 10, bulan 11 dah mula dapat surat daripada lawyer. Jadi ini sebenarnya mengganggu pemikiran. Dia baru nak baik pemikiran. Jadi cabaran kita ada 3, kelangsungan hidup, cabaran kelangsungan perniagaan sebagai seorang peniaga, kelangsungan perundangan dan juga cabaran mental. Saya setuju tu. Jadi stres yang ini juga akan memberikan mereka tidak boleh macam mana kita nak naik, nak stres dengan cabaran-cabaran ini. Jadi sebab itu kita tengok perkara ini, kita cadangkan kepada kerajaan untuk menaikkan nilai ambang ini menjadi 1 juta. Kerana sekurang-kurangnya kita dapat menyelamatkan daripada tindakan undang-undang ni kepada hampir macam tadi bantuan tak diberi dalam bentuk tunai, tetapi perlindungan undang-undang ni diberi dalam tempoh sekurang-kurangnya lah. Adalah dalam tempoh 5 tahun. Jadi dalam tempoh tersebut mereka boleh berupaya untuk menyusun semula bagaimana kaedah-kaedah yang mereka boleh lakukan untuk menyelamatkan mereka. Tapi isu yang kedua yang berlaku juga ialah pembekal yang tidak dapat balik duit hutang dia ni macam mana? Itu soalan dia.
orang yang beli barangan dia secara kredit kemudian tak dapat pulang. Sebagai contoh kita ada kita lihat kerajaan menetapkan mulanya bantuan ini melalui Akta 829. Tapi ianya bermula pada 18 hari bulan 3 tahun 2020. Sebenarnya kesan daripada industri daripada COVID ini bermula pada bulan 11, bulan 12 sudah ada peniaga yang terkesan kerana barangan yang mereka pesan di China tidak dapat. Tak sampai. Dan mereka tidak boleh menjual sedangkan mereka dah dapat deposit. Itu yang saya kata tadi, ekosistem keseluruhan ini nampaknya kerajaan kita punya pembuat dasar tidak memahami perkara ini. Jadi dia tengok kita boleh cuba menyelesaikan satu sudut tapi sebenarnya banyak sudut lagi yang terbuka. Dan ini sebenarnya menghimpit pengurusi niaga. Kalau yang kecil ini tadi okey, kemudian kerajaan bagi bantuan pula. Okey, kita tambah hutang. Ini soalan dia. Tambah hutang. Kita Tak selesai. Dia tak selesai. Kerajaan sekarang dia bagi oksigen sementara je. So sebelum semua tak boleh bernafas, ni oksigen. Pakailah. Tetapi sampai bila? Sampai bila? So this is the big problem. Fiza, you mentioned Germany. Cara Germany handle the situation berlainan dengan Malaysia. Germany menolong industri mereka. The big players, dia pergi bagi duit pada Mercedes. Kita kata, Mercedes nak bagi duit buat apa? Kan dia besar. Tak betul. Dia bagi duit pada yang besar. Sebab bila kalau besar tu tak jatuh, yang kecil automatik akan berniaga kan? Because itu yang besar, kan you know the industry kan? This is the main thing. Lepas tu dia akan beli pada sini, beli pada sini, beli pada sini. Macam tadi pada kita pembekal kat Malaysia ni kan, yang mengumumkan kerajaan bagi bantuan 5 bilion. Seorang dapat 5,000. Seorang dapat 10,000. Dia tak membantu tau. Dia ni that 5,000. Don't get me wrong. I'm grateful to the government. Kalau government tak menolong, lagi ramai yang akan susah. I'm not ungrateful. Kita berterima kasih terhadap bantuan yang diberikan. Kerajaan memang banyak menolong. Banyak menolong. Tetapi pertolongan tu kan is not complete. So bila tak complete, you're always on crutches tau. Selalu yang handicap je. So the mechanism to help the PKN, IKN and Bumi Putera, which is the majority, we have to have another way of thinking. This thinking will not work. The way we are doing this, selagi macam ni, dia handicap je lah. Tak pernah lah boleh menang main golf ni, selalu kena bagi handicap je. Kalau tak boleh menang. Tak dapat masuk hole tu lah. Tak akan masuk. Pasal kena bagi dia handicap. So you're always behind. So that the thinking. See, Germany punya sistem, dia menolong, dia buat tau. Satu, the big industry. Dia pastikan dia cukup duit, bagi duit. Lepas tu semua orang yang bekerja, dia bagi 70% of the pay. Gaji 10,000, dia dapat 7,000. So dia bagi 70%. So dia orang ada gaji, cukup makan, industri boleh berjalan. So you saw, now they are back to normal already. Kita ni still struggling. InsyaAllah, berdoa. We have something that people don't have. Harga minyak dah naik. 84 ringgit US per barrel. Nasib baik. Palm oil dah 3-4 ribu dah sekarang. So we are lucky. We are lucky. Because Allah menolonglah. Kita we are lucky. We are multiracial. Kita ni orang ni daya saing. We are hardworking people, you know. But policy matters have to be looked at. I understand SOP kena ada, kenalah pakai mask, kenalah. Saya setuju. Saya setuju semua tu. Kena ada. Tapi kita kena think forward to make it more logical, so semua orang boleh faham. Sekarang kita kata sebetulnya 1 meter distancing, kena makan kat restoran. That is the policy tau. Tapi semalam saya pergi makan, saya tak nak cakap restoran mana lah. Penuh. Satu meja 8 orang, satu meja 6 orang. Ini COVID nak mari balik lah ni. Guarantee mari balik. Kita dah buka balik. Saya tengok kan semalam, saya masuk sekejap nak minum teh, saya keluar. Because tak follow SOP. Then tak ada enforcement pula. Jadi bila kita nak buat sesuatu kan, we have to enforce it. Kita malah pasal kita ni Malaysia ni not so rule abiding lah. Kita kalau dah terlepas sikit, walaupun semalam pun DJ kata, pagi ni saya baca surat khabar, DJ pun kata tolonglah ikut SOP. Tapi tengok semalam ada restoran penuh. Tak ada ikut.
So kalau kita nak macam ni kan, saya betul-betul takutlah apa akan jadi. Tutup balik semua. Saya faham. Bila dalam keadaan keterbukaan ekonomi yang kita lakukan ini, peniaga-peniaga yang mengalami tidak ada kecukupan wang aliran tunai, mereka rasa inilah peluang terbaik untuk mereka memaksimalkan kalau boleh dapat balik aliran tunai supaya dapat menyimpan. Sebenarnya untuk tak tahu kalau bulan depan tutup balik ada cash reserve sikit lah. Sebab tu saya kata tadi, dasar yang kita lakukan untuk survival ni, kita perlu memberikan keyakinan. Kalau kerajaan buat dasar itu tidak ada keyakinan kepada peniaga, dia akan jadi lari lah. Dia akan jadi cacah marba. Jadi dalam macam orang kata, dalam gelap kita mencari cahaya. Jumpa satu cahaya, semua orang pergi kat situ, lepas cahaya itu hilang. Jadi kita macam teraba-raba lah. Jadi sepatutnya dalam keadaan begini, kita lihat SOP yang telah dinyatakan dan juga negeri-negeri yang boleh dibuat kan. Contohnya macam saya daripada Seremban Negeri Sembilan. Kita sudah sampai ke fasa 4. Ada negeri yang tidak boleh ada dalam fasa 4 tapi SOP dia macam fasa 4. So kita pun pelik juga. Kita ni di fasa 4. Mereka yang di fasa 3 pun boleh macam fasa 4. Jadi apa guna ada fasa-fasa ni? Balik kita semua tanya balik soalan. Kita sabar, nanti ada pengumuman mungkin baru yang akan diberikan untuk kita semua. Saya kira pelbagai pihak juga sedang berusaha sebaik mungkin untuk mencari titik tengah bagi memastikan kelangsungan hidup semua pihak. Sebab dalam kita nak mencari keseimbangan, maklumlah ini perkara yang tidak pernah berlaku di dunia. Jadi ini perkara-perkara yang saya kira ramai dalam kalangan kita ini sedang mencari jalan terbaik untuk membantu semua pihak sebenarnya. Number that you're giving kan, yang berapa dah tutup, saya boleh cakap lah ni semua tak betul. Lagi ramai dah tutup. Masya Allah. You katalah 40,000 ni, 50,000 ni, that's not statistic. Itu yang dilaporkan. Yang dilaporkan ni yang mana yang kita dapat. Data, tapi sebetulnya bila you pergi kat luar ni kan, teruk sangat. Baik. Lagi teruk. Ramai yang terpaksa gulung tikar, ramai yang tak boleh ataupun tak mampu untuk bertahan dalam tempoh pandemik ini. Ini juga memang kita nak dengarkan pendapat daripada Prof. Hangat dekat sini, Prof. Saya tisu dah 3 beg dah, lap peluh. Datuk dengan Encik Amir kongsikan macam-macam perkara dan saya kira anda penonton-penonton yang sedang menonton juga terus hantarkan komen dan juga pendapat anda. Prof, kalau Prof nak ulas dahulu apa yang telah pun dikongsikan oleh Datuk dan juga Encik Amir ni, silakan. Sebab kalau kita lihat dalam keadaan sekarang ini, semua pihak pun ingin dibantu. Semua pihak pun ingin cuba untuk bertahan sebenarnya. Apa yang mereka boleh lakukan untuk bertahan, kerana kalau kita lihat peniaga khususnya, majikan. Peniaga ini merupakan majikan. Mereka ini bukan seorang diri. Kerana apa sahaja yang dilakukan oleh mereka bukan untuk diri mereka sahaja dan keluarga mereka. Tapi kalau kita fikirkan tentang 5 orang pekerja ini, didarab pula dengan tanggungan-tanggungan oleh pekerja tersebut. Itu tanggungjawab besar yang kebiasaannya difikirkan oleh majikan, terutama sekali peniaga-peniaga ini. Bagaimana sebenarnya kalau kita nak lihat dalam survival PKS ini, bagaimana antara bantuan-bantuan yang dapat juga dikongsikan kepada PKS-PKS ini untuk mereka terus bertahan, apatah lagi dalam tempoh sekarang ini yang ramai juga baru untuk bertatih semula, Prof. Baik, Fiza, sebelum saya nak menjawab spesifik di soalan tersebut, sebenarnya saya tadi nak mencelah tapi saya tunggu masa yang sesuai sebab saya berada di alam maya. Alam maya ni dia macam alam mayat lah, kejap ada kejap tak ada macam tu. Tapi kalau saya berada dekat-dekat studio tadi, saya akan terus berinteraksi tadi, menarik tadi isu tadi. Baik, begini, sebelum saya nak menjawab soalan tu, tadi ada disentuh tadi panel Datuk yang bagi Datuk dan juga Encik Amir tadi ada disentuh berkenaan dengan dasar dan juga perancangan yang berkaitan dengan PKS ya. Begini, saya ingin berkongsikan juga yang dari segi sudut perancangan dan pembangunan ekonomi PKS ini. Sebelum ini saya terlibat juga bersama dengan SME Corp dahulu membangunkan sebuah database berkaitan dengan PKS ya. Okey, begini situasi dia. Kita faham bahawa 97% kalau ikut perangkaan terkini adalah daripada didominasi oleh PKS termasuk perusahaan mikro ya. Kalau sebelum pandemik lebih kurang 98%. Jadi mereka ini adalah satu komposisi yang besar. Hanya 0.3% saja syarikat besar. Tetapi dalam perancangan kita, dalam perancangan ekonomi kita, seolah-olah PKS ni dipandang sepi kalau boleh kita katakan ya. Kerana kita hanya melihat dari segi industri secara keseluruhannya. Bila kita melihat industri keseluruhan itu, sebahagian besarnya manfaatnya
akan pergi kepada syarikat besar. Dalam kajian kami dulu ya, kita lihat bersama dengan SME Corp, apa yang berlaku adalah kita lihat bahawa apa saja pelaburan, apa saja pertumbuhan ekonomi, sebenarnya dia memberi manfaat yang lebih besar kepada syarikat besar berbandingkan PKS ya. Dari satu sudut, kalau saya kongsi dari satu sudut, PKS perlu bergantung kepada syarikat besar dalam pembekalan input mereka ya, bahan mentah. Tapi dari sudut yang lain pula, syarikat besar ni banyak berinteraksi ataupun ekosistem mereka banyak hanya bersama dengan syarikat besar dan dengan syarikat-syarikat di luar negara. Jadi berlaku loose ekosistem dekat sini dalam ekonomi Malaysia. Seolah-olah PKS ni dia isolated juga berbanding dengan keseluruhannya berbanding dengan syarikat besar. Jadi tetapi malangnya dalam perancangan kita jarang melihat secara nyata. Contoh yang paling mudah adalah kalau kita lihat dalam laporan kerajaan dulu, laporan perangkaan dahulu hanya keluarkan peratusan ekspor, berapa GDP-nya, KDNK-nya by ikut sektor, tapi tidak dinyatakan PKS-nya berapa, mikronya berapa, mediumnya berapa. Itu yang menyebabkan orang pada segi perancangannya mereka virtually ignore, saya boleh katakan ya, peranan PKS di situ. Tetapi alhamdulillahnya kebaikan yang dibawa oleh COVID-19 ini ketika kita dah melihat perkara itu dan kita tengok dalam rancangan Malaysia ke-12 itu sendiri telah dinyatakan secara jelas transformasi PKS di dalam untuk perancangan 5 tahun akan datang, yang mana selama ini tidak pernah ada PKS mendapat satu chapter khusus ya dalam rancangan Malaysia sebelum ini. Sebelum ini PKS hanya sedikit saja perkataan yang ada dalam perancangan buku perancangan jangka masa sederhana kita ya. Alhamdulillah, tak apa. Okey, next nak balik pada persoalan yang Fiza ungkapkan ya, berkenaan dengan bantuan bagaimana yang paling baik paling untuk PKS ya. Pada pandangan saya, keseluruhannya kita nampak bahawa apa yang berlaku sebahagian besarnya kita hanya memberi Panadol saja bagi saya untuk melegakan sedikit kesakitan yang dialami oleh PKS itu ya. Yang paling penting adalah bagi saya adalah kita perlu melihat sepatutnya bantuan-bantuan ini tidak semestinya bentuk bantuan kewangan, tetapi bantuan yang lebih kita panggil productive driven dan juga bantuan yang bersifat untuk memberi peluang untuk PKS lonjak ke depan selepas COVID-19 ini ya. Apa yang kita lakukan, saya bersetuju dengan pandangan panel tadi juga ya. Kita kadang-kadang bantuan yang diperoleh itu bukanlah yang dikhendaki oleh PKS. Sebenarnya PKS mereka perlukan benda lain ya. Even kalau dalam kajian kita pun kalau kita tengok bahawa tak semua PKS dan juga firma di luar sana cenderung untuk mengambil inisiatif seperti program upah subsidi dan sebagainya, tetapi kerana mereka memahami bahawa satu keadaan yang sustainable adalah lebih baik berbanding dengan keadaan yang memberi pinjaman ataupun memberi kelegaan, menambahkan hutang. Itu bukan satu perkara yang baik ya. Slide ini sebenarnya ia berkaitan dengan soalan kalau kita bergerak ke hadapan ya, Fiza, kalau kita nak beralih kepada sesuatu yang lebih baik ya, bagi saya adalah apa yang penting sekarang adalah pulih dan beralih. Dua perkataan tersebut yang saya ingin promote kat sini adalah, pertama, PKS perlu pulih dahulu. Nak memulihkan PKS tak ada cara lain yang lebih mampan adalah dengan memastikan sektor ekonomi terus dibuka. Ya, apabila telah pulih dan masa sama, kita juga mahukan melihat PKS ini bergerak ke hadapan dengan menerokai peluang sektoral ataupun sektor-sektor lain yang lebih memberi nilai tinggi. Kalau kita lihat statistik dari slide itu, Fiza, dari segi komposisi ya, taburan PKS-nya kebanyakannya 90% berada di sektor perkhidmatan. Tapi dari segi sumbangan yang dah ditambah, mereka hanya menyumbang 70%. Jadi ini menunjukkan bahawa kebanyakan mereka adalah terlibat dalam
aktiviti yang bernilai rendah ya. Kalau kita lihat pembuatan dari segi komposisinya lebih kurang 5%, tapi dari segi sumbangan nilai ditambahnya 10%. Ini adalah kita katakan bahawa antara sektor yang bernilai tinggi. Jadi kita mahu juga bergerak ke hadapan. PKS melihat kepada ruang-ruang dan peluang-peluang yang terhidang di sektor-sektor lain, contoh sektor pertanian juga, yang mana boleh dimajukan di masa hadapan. Prof, saya faham apa yang Prof katakan tadi. Ini yang kita kata tentang survival ini juga. Dalam hidup ni kita perlu ada plan A dengan plan B ataupun plan C. Kadang-kadang sampai plan Z, sebab kadang-kadang kalau tak jadi yang satu, kita boleh lakukan yang kedua. Ini yang tadi Prof katakan juga, bagaimana sebenarnya peniaga-peniaga ataupun PKS ini boleh mencuba ruang yang baru. Contohnya seperti yang tadi mungkin banyak kita lihat dalam sektor perkhidmatan, boleh mula beralih kepada sektor pertanian dan sebagainya. Ada rakan-rakan saya yang terlibat dalam industri perkahwinan yang kalau kita lihat dalam tempoh hampir 2 tahun ini, industri perkahwinan antara yang terkesan teruk. Tetapi mereka ini mengambil inisiatif dengan dalam tempoh PKP tu ramai orang bercucuk tanam. Jadi apa yang antara rakan-rakan ini lakukan adalah mereka diversify ataupun mencuba sesuatu yang baru dengan mengeluarkan baja. Sebab dalam tempoh PKP itu kan ramai orang bercucuk tanam di rumah, macam-macam aktiviti yang dilakukan. Adakah ini yang dimaksudkan oleh Prof? Bagaimana sebenarnya kita harus ada daya saing, kita harus ada backup plan dan kita harus ada perancangan untuk melakukan sesuatu yang lebih baik untuk survival ini sendiri, Prof? Itu adalah satu kaedahnya ya, Fiza. Kepelbagaian itu adalah penting dalam mana-mana perniagaan. Kepelbagaian itu penting kerana kita tidak boleh semata-mata bergantung kepada satu bidang perniagaan tersebut. Kita kena pelbagaikan ya. Saya kalau contoh pertanian ni, saya pernah dulu pergi buat survey di Sarawak atau Sabah ya. Petani ini bijak. Dia ni seorang yang bijak lah bagi saya, petani ini. Dalam tanahnya dia tanam pokok, dia tanam kelapa sawit dan juga tanaman-tanaman lain. Kerana saya tanya kenapa tanam banyak sangat dalam satu kawasan tanah tu. Kerana dia beritahu kalau harga komoditi pokok turun, harga lain, komoditi lain boleh cover. So ini adalah satu lesson berkaitan dengan diversification. Tapi kalau konteks PKS ini juga ya, Fiza, penting untuk PKS bersedia dan gunakan peluang dan ruang semasa untuk kita recover ni, pulih ni, untuk juga menceburi bidang lain. Saya bimbang kerana peluang hanya hadir dalam satu masa sekali saja. Kalau kita tak ambil peluang betul-betul ketika mana base ekonomi kita sekarang masih rendah, saya bimbang peluang itu tidak akan hadir lagi. Terutamanya ya dalam konteks kalau kita lihat dalam rancangan Malaysia ke-12, terutamanya kerajaan ada inisiatif untuk mengadakan perdagangan bebas yang kita panggil RCEP saya ya. Ini mungkin boleh kalau saya itu tak pasti ya. Kalau kita PKS masih lagi tak bergerak, tak beralih daripada sekarang, saya bimbang kalau 5 tahun akan datang RCEP ini nak dilaksanakan, kemungkinan PKS kita akan terus menjadi tidak mampu bergerak seperti mana PKS di negara-negara lain seperti di China, Taiwan dan juga Vietnam. Okey. Baiklah, itu tadi penjelasan daripada Prof sendiri. Seterusnya kita nak terus beralih kepada agenda seterusnya. Itu kita nak bincangkan tentang cabaran mendatang Datuk Encik Amin dan juga Prof kepada PKS ini, dan kita nak kongsikan juga tentang aset penting kepada PKS iaitu pekerja mereka sendiri. Kita mungkin mulakan dengan Prof sekali lagi, Prof. Kalau kita lihat bantuan program subsidi upah pekeso PSU 4.0 untuk tahun 2021 kepada PKS untuk membantu majikan yang mengalami pengurangan pendapatan sebanyak 50% dengan memberikan bantuan kewangan segera kepada pekerja yang bergaji RM4,000 ke bawah dan ke bawah, dapat dikekalkan sampai bila ini sebenarnya, Prof? Dan dapat membantu PKS ini sebenarnya? Ini soalan yang sangat menarik bagi saya dan jawapannya jawapannya pun tidak berapa nak menarik juga aku rasanya. Begini ya, kalau kita lihat PSU ini adalah satu program ataupun program subsidi upah ni. PSU ni satu program yang baik ya. Dia adalah satu program yang dirangka khusus untuk bantuan jangka masa pendek. Bantuan hanya temporary saja ketika mana kita menghadapi masalah pandemik COVID-19. Banyak negara di dunia melaksanakan PSU ini tapi dengan panggilan nama yang pelbagai ya. Tetapi kita kena ingat bahawa PSU ini
bergantung sepenuhnya kepada kapasiti ataupun kedudukan fiskal kerajaan, ya. Memang benar di satu sudut, tanpa PSU ini kita kena terima hakikat bahawa akan banyak lagi orang tak ada kerja, mungkin kadar pengangguran kita akan mencapai pada 2 digit pada tahun lepas, ya. Tapi alhamdulillah ada PSU ni dapat banyak membantu, melegakan, membantu pihak majikan untuk mengekalkan pekerjaan. Okey, berbalik pada persoalan Fiza. Sampai bila? Kalau sampai bila ini, itu bagi saya adalah kerajaan tidak boleh selama-lamanya bagi PSU, ya, kerana ia menelan kos yang tinggi. Kalau kita lihat PSU 4.0 ni, kerajaan memperuntukkan sekitar 3.3 bilion, satu amount yang sangat besar, ya. Jadi bagi saya yang paling baik adalah membuka sektor ekonomi. Tidak ada cara lain, tidak ada kaedah lain yang lebih baik bagi saya dengan hanya meneruskan pembukaan sektor ekonomi. Saya mungkin dari satu sudut ini, mungkin pandangan saya bias, ya. Saya sebagai penganalisis ekonomi, mungkin saya bias kepada ekonomi. Tapi kita telah, bagi saya kalau kita terus buka ekonomi, satu keadaan yang fair, Fiza. Fair lah ni. Sebabnya 2 lebih daripada setahun lebih kita beri peruntukan kepada, kita bagi prioriti kepada kesihatan. Jadi oleh tiba masanya kita lihat bahawa pun bila kita buat lockdown pun kadarnya kita pun tinggi juga. Ekonomi masih makin teruk. Kerana ekonomi ni kita kena faham dia bersifat jangka masa panjang. Mungkin panelis lain setuju dengan pandangan saya kot. Contohnya kalau seorang individu yang hilang kerja hari ini, ya, dengan kerja yang dia nak cuba dapatkan kerja yang sama dengan gaji yang sama, mungkin makan masa setahun ataupun lebih dari setahun menunggu untuk mendapatkan pendapatan dan pekerjaan yang sama. Dia punya efek dia jangka masa panjang. Jadi kita tidak boleh lagi tutup ekonomi seperti mana kita lakukan sebelum ini, kerana kita mungkin mengambil masa yang lebih lama untuk membetulkan damage yang ada di dalam ekonomi itu. Jadinya bagi saya adalah kerajaan boleh teruskan sokongan seperti sedia ada, dengan melihat kepada sokongan yang lebih kepada productive driven sokongan tadi, dan juga sokongan yang boleh membantu meningkatkan tahap daya saing PKS, dan dalam masa sama sektor ekonomi perlu dibuka, Fiza. Saya memang orang cakap mungkin bias dari segi ekonomi lah, sebab bagi saya tidak ada cara lain, seolah analogi dia begini, Fiza, ya. Saya bawa kereta, bantuan yang kita dapat mungkin kita translatekan kepada petrol yang nak dimasukkan ke dalam kenderaan saya. Okey, saya nak memecut laju, saya tekan throttle kaki kanan saya, kaki kiri saya menekan brake. Jadi saya tidak boleh jalan laju dan saya tak boleh move. Lama-lama enjin rosak, meletup, habis. Tak ada apa kita dapat. Jadinya perlu buka sektor ekonomi tersebut, Fiza. Dalam analoginya tu, ya, Prof, kalau ada Datuk dan juga Cik Min nak tambah sedikit tentang apa yang dikongsikan oleh Prof. Dengan Profesor ni, pasal apa? Saya setuju satu aja. Satu, dia kata kerajaan bagi Panadol. Itu saya setuju. Tapi masalah, bila kita sakit kepala, kita kena makan 2 Panadol. Kerajaan bagi suku Panadol. Jadi sakit tu tak akan hilang. Sama dengan duit yang gaji upah ni. This is for Profesor ni. Okay. Like I said, bukan kita tak terima kasih pada kerajaan. Because memanglah dia menolong. Tapi RM500, tak silap saya. Maksimum RM500. Mereka memerlukan RM2,000. Tapi dapat RM500. Okay. Kedai tutup, dapat RM500. Jadi kita kena melepaskan pekerja. Bila kita lepaskan pekerja, lagi susah lah untuk ekonomi, kan? Because you let go one staff, employment, the multiplier effect is not there. Lepas tu kerajaan ada limit. Pekerja satu RM500, dan saya tak silap saya tak boleh lebih pada 200 pekerja ke apa. Jadi untuk Maidin contohnya, kan, 8,000 staff saya. Jadi saya dapat RM500 untuk kata 200 atau 500, tak, saya dah lupa dah berapa kuantiti yang boleh dapat. Yang balance yang 6,500 tu macam mana? Macam tak dapat apa tau. Jadi kerajaan menolong macam itulah, bagi Panadol tapi bagi separuh Panadol. So it help but it doesn't solve the problem. When you don't solve the problem at the source, the problem always is there. And I think that is the problem that we have with the government. The solution is never all encompassing. Tak habiskan cerita ni. Semua bagi separuh Panadol. Jadi mati tak mati. Tahan macam tu ajalah.
Jadi saya kira mungkin Fiza, saya nak tambah Fiza. Silakan Prof. Itu kalau berkaitan dengan Panadol, tapi dalam kes lain kalau kita lihat saya analogi dia saya menghadapi cirit birit ya. Tetapi saya dibagi ubat yang koyok tanpa kepala. Jadi ubat yang saya dapat tak menyelesaikan masalah saya sakit lain tapi saya dapat ubat lain. Itu pun ada juga berlaku sebenarnya. Okey. Ini yang kita nak cari. Silakan. Yang kita dok beritahu kepada kerajaan dan juga kepada semua pengusaha niaga, kita kata begini. Kita punya pandangan ialah kita tidak boleh buat satu penyelesaian dalam peringkat krisis. Dalam peringkat krisis, kita tidak boleh menyelesaikan satu masalah, satu penyelesaian untuk semua. Tak boleh. Ya. Dia begini, kita patut untuk macam kita kata untuk pengusaha niaga atom, macam mana kita nak selesaikan? Untuk usaha mikro, macam mana nak selesaikan? Kecil macam mana, sederhana macam ni, mati tiang macam mana, macam ni. Jadi kita perlu lebih kurang 8 bentuk penyelesaian untuk kita masuk, baru kita boleh dapat penyelesaian. Sebab kalau kita ambil satu pukul rata, macam Datuk kata, kita okey semua sakit kepala. Sebenarnya orang ni ada migraine, orang ni sakit kepala sebab terantuk. Dah tak boleh. Sebab Panadol tu menahan sakit. Dia tidak menyelesaikan masalah. Jadi kalau kita faham benda macam tu, jadi kita boleh selesaikan. Contoh saya ambil bantuan di bawah skim penjana, pemerkasa dan sebagainya. Dia kata okey kita bagi maksimum boleh 30,000 apply kepada mikro. Okey. Apa yang berlaku kriteria yang ditetapkan? Kan? You tak okey si Chris tak ada situasi dah tak boleh pakai. Okey kita tengok you mesti berniaga 3 bulan. Jadi dalam 3 bulan mesti ada sedikit. Kalau you berniaga 3 bulan tu 500, 1,000, 2,000 ringgit, kan? You dapatlah 300 ringgit. Nampak tak? Jadi macam mana benda tu nak? Yang saya kata tadi. Jadi kalau dilihat dalam kita bagus, dasarnya bagus. Saya kata Malaysia punya dasar memang bagus. Kita bersetuju. Tetapi peringkat pelaksanaan tu penting. Jadi bila kita nak melaksanakan tadi, dasar yang ada ni perlu kita sesuai muatkan mengikut keadaan. Jadi kalau atom begini penyelesaiannya. Ada modul-modulnya. Ya, tak boleh dipukul rata sebab ada yang industri yang berbeza. Contohnya kalau dia dalam faktor, contohnya dia di bawah kedai runcit contohnya, kedai runcit. Saya buat consignment. Betul? Barang saya ni ada tarikh luput. Ya. Saya tak dekat kedai 3 bulan. Yang tarikh luput ni macam mana? Pulangkan balik kepada pembekal. Pembekal tu tadi kata, saya sepatut letak ni dah habis. Saya kata saya dah kena tutup. Macam mana 6 bulan dah kena tutup? Siapa yang bertanggungjawab? Siapa yang nak bertanggungjawab? Ini pernah kita bangkitkan ni. Kita pernah bangkitkan. Ini adalah isu utama. Macam mana nak penyelesaian dia? Siapa yang nak bangkitkan? Padahal banyak orang buat jual murah. Ya, sebab tu kita kena faham tadi. Itu tidak menyelesaikan masalah juga sebab kerana perkara yang berlaku tu macam tadi Panadol suku lah. Dan kita perlu mencari titik macam tadi yang satu gagasan yang pernah kita bawakan kepada kerajaan ialah kita patut wujudkan seperti satu dana. Kita panggil dana pulih PKS. Kenapa dana pulih PKS ni diperlukan? Sebab ianya bertindak untuk melihat masalah you apa, kita tolong ambil. Okey. Jadi you boleh bergerak. Personalize. Ya, kalau kita tak buat begitu, kan kita tak boleh buat tolong dia. Sebab kalau kita kita bagi dia bentuk pinjaman, tak boleh sebab dia dah ada pinjaman. You tambah lagi pinjaman. Tak mampu. Ya, bagai orang kata sudah jatuh ditimpa tangga. Alah kesiannya. Okay. Kan? Itu perkara dia. Sebab tu kita kata tadi, kita beri cadangan kepada kerajaan, kita kata perlu wujud revolving funding. Okay. Jadi bila dia perlukan, kita bantu. Berapa banyak you perlukan, kita bantu. Tapi dapat balik. Dalam bentuk yang tidak dalam bentuk pinjaman. Kalau bentuk pinjaman, pastinya dia akan bertimpa dan akhirnya akan rosak balik keseluruhan sistem kewangan kita. Kerana ini yang tadi Cik Amir katakan, dia bukan sahaja dari sudut perundangan, bukan dari sudut kewangan, tapi juga akan melibatkan sudut ataupun faktor-faktor psikologi seperti faktor mental dan sebagainya. Selain daripada itu juga, kita lihat juga dasar-dasar kerajaan kadang-kadang menjadi ancaman juga kepada ekonomi itu. Dasar keterbukaan contohnya. Adakah ini titik yang bagus untuk kita buat dasar keterbukaan? Sebagai contohnya sekarang, saya ambil satu contoh bahagian pertanian. Ketika PKP, sebelum PKP 2019, saya ambil satu daerah. Penanam cili dekat Malaysia lebih kurang dalam 400 orang je. Penanam cili padi. Bila masuk PKP, lockdown, orang dah tak boleh kerja, orang ambil duit, buat tanam cili. Sekarang ada 4,000 orang. Jadi dia bukan jadi dah blue ocean, dia dah jadi red ocean. Jadi itu cerita saya. Macam Fiza katakan, yang kawan Fiza tu, dia punya kerja wedding. Sekarang tak ada wedding, dia pergi buat baja. Tak salah dia buat baja tu. So temporary to survive. But her expertise is not baja, it's on wedding planning. Macam pilot jual burger.
Kan? Tak salah, baguslah. Dia nak cari makan. Survival tetapi, lah. Betul, tetapi Ramly Burger 3 gerai tu dah tutup. Pasal apa dia jual burger sekarang? Dah berapa orang jual burger? Kat Bangsar 10 orang jual nasi lemak. Dulu nak cari nasi lemak kat Bangsar susah, 2 orang je jual. Itu pun pedas sangat, jadi tak boleh beli. So problem. So that is the problem. We are having that kind of problem. Tapi saya takut tak cukup masa. Saya nak cerita pasal agenda Bumiputera. Ya, kita nak tanya soalan ni tentang agenda memperkasa. Ini untuk agenda memperkasa. Ya, Prof. Sikit je Fiza. Saya rasa kita memahami bahawa PKS ini sangat heterogeneous dan sangat diversified, sangat luas, 70% besar, sangat besar. Mungkin kita perlu ada beberapa kadapan, perlu ada kementerian PKS kot bagi pandangan saya yang boleh melihat PKS ini secara baik. Okey. Kita nak bercakap tentang agenda memperkasa usahawan Bumiputera ini. Tadi Datuk memang banyak kali sebut. Kita cakap tentang PKS, kita cakap juga tentang Datuk selitkan juga dengan kebanyakannya adalah Bumiputera. Jadi bila kita cakap tentang agenda memperkasa usahawan Bumiputera ini, Datuk sendiri sebagai seorang yang berpengalaman, apa antara inisiatif yang boleh dilakukan oleh kerajaan bagi memastikan usahawan Bumiputera ini boleh terus kekal dan juga berdaya saing, Datuk? This is the best time. The best time kalau kerajaan bagi tumpuan untuk agenda Bumiputera. Itu saja. Saya takut kerajaan ni memanglah Perdana Menteri kita ada buat keomongan whatever. Okay? Tetapi masa ni lah sebab nak kata the enemy tak betul lah. Semua orang berniaga, semua kawan-kawan kita lah. But they are at the weakest point. The weakest. Nak kata China ke yang India ke yang multinational. Okay? They are at the weakest point. This is the time where the government kalau nak buat agenda Bumiputera ni, pump money into teraju ke, Equinas yang tak ikut agenda Bumiputera ke, pastikan dia ikut, beli. There is so much business out there for sale. Tapi Bumiputera memang tak mampu. Dia sendiri tak mampu. Okey, tak mampu lah pasal kita ni semua dah habis dah mati dah. Tetapi kalau ada dana kerajaan dengan whether it's PNB, PUNB, Equinas ke, Khazanah ke apa, there's so much to buy up now. Because they are the weakest. Okay, nombor satu most important, this is the time because you attack your enemy when they are the weakest. And this is the time to attack. Kalau kita tunggu lagi, tunggulah dulu pemulihan, kerajaan dah tak ada duit lah. Macam tu cerita yang biasa kan. Kerajaan tak pernah cakap dia ada duit. Bila ada duit pun dia cakap tak ada duit. Kan? Sekarang dia kata lepas tu tak boleh pinjam, tak cukup, sekarang boleh pinjam pula. Dia hari-hari tukar cerita tau. Okey. Tanya siapa pun dia tak akan cakap. Tanya Amin, ada duit? 2 tahun dulu saya jumpa dia ada duit. Tak cukup lah. Sekarang pun dia kata tak cukup juga. Saya pun kata tak cukup. Maidin, saya ni owner. Tak cukup duit lah. Okey. Duit tak akan cukup. But this is the time. Okay, because kita agenda kita tengok kita 19%. Kita dah tua lah, supposed to be 30, tak jadi 19. Okay, the Chinese 25%, population 25%, they own 25% of the economy. Tapi the most important, the multinational own 40% tau. Kadang kita ni sangat-sangat orang Cina lah, orang ini kita orang tengok, kita tengok orang kita lupa orang luar tau. The multinational control more than 40% or 50% of the Malaysian economy. We should have policies to limit that. Kita nak FDI, kita nak semua, tapi kita ni buka semua macam tu je. Buka je. Sekarang tengok Grab lah, Panda lah, advertising for them, tapi dia control ekonomi. Shopee lah, Lazada, dia control. Okay? Why are we allowing that to open up too much? We must have certain control. Kalau kita pergi negara lain, contoh kita pergi ke Indonesia, Gojek. Kalau pergi hypermarket ke mana-mana kita pergi pun, it's always the local player, the biggest player. Malaysia is the only country, the biggest player is always a multinational. In everything. Nak pergi hypermarket pun macam tu, nak pergi mini market pun dah buka dah. Semua macam tu. Ni orang Bumiputera ni, DPMM ni. Dewan Perniagaan Melayu. Kita punya cabaran dekat sini, kita duk cakap perkara yang sama dan kita beritahu pasal agenda Bumiputera kita dalam Majlis Pembangunan Bumiputera dan kita terangkan apa yang perlu buat. Kalau lihat daripada apa yang kita cakapkan sekarang ini, kita seolah-olah kita bercakap dengan tak tahu siapa yang boleh dengar lah. Itu masalah kita di Bumiputera, Melayu dan Bumiputera ni, soalan dia itu.
Kita bercakap tak tahu siapa yang nak dengar ni. Tuhan dengar, Tuhan. Ya. InsyaAllah Tuhan. So kita diajar untuk kita reda dan sebagainya, sedangkan dasar yang kita lakukan tu tadi tidak membawa. Sebagai contoh saya bagi tahu, contoh yang kita nampak ni RCEP yang akan dilaksanakan di kalangan negara. Ramai yang kata okey itu adalah keterbukaan yang bagus. Sebenarnya kita dah ada FTA dah dengan negara-negara ni. Keterbukaan ini adakah sesuai pada masa ini? Tidak sesuai sebab kalau kita lihat tadi indeks kita kata jumlah Bumiputera tadi ada 53% ya. Iaitu sekira 600,000, sekarang ini sudah jadi 400,000. Okey. Jadi apa yang kita patut lakukan pada 400,000 ni? Bukankah kita patut bantu mereka untuk memperkembangkan dan memperkasakan mereka? Jadi ini sepatutnya yang kita lakukan. Dan itu yang tadi saya cakap tadi. Kita patut sudah bergerak dengan segera. Dengan segera. Bukan kita nak kata macam tadi, kepakaran yang kita ada ni kita buang. Contohnya mereka yang dalam acara. Dah tak boleh buat acara, okey pergi jadi peniaga baja. Sekarang dah buka, pun tak boleh buka lagi sebab takut nanti kalau acara nanti berlaku COVID dan sebagainya. Masih lagi berlaku berkaitan. Mereka yang dalam sektor pelancongan, orang kita dalam perkhidmatan pelancongan. Kat mana mereka? Tak boleh buka. Jadi benda tu tadi kita perlu lihat dan kita perkasakan tadi. Kalau perkara ini kalau kita boleh lakukan dengan segera kan, jumlah dana yang kita berikan bukan nak tunggu rancangan Malaysia ke-12 sekarang. Kita lakukan, saya rasa itu dapat membantu apa yang kita nak capai. Sebab kerangka masa kalau lihat dalam slide, saya ada buat slide. Kalau tengok slide pemulihan yang kita cadangkan kepada kerajaan dalam tempoh 2 sampai 2020 hingga 2023 itu adalah ruang lingkup masa yang terbaik untuk kita lakukan. Sebab ketika ini kita panggil ke dasar pemulihan. Seterusnya kita ada dasar bangun semula. Sebab mereka kita ada dua pihak. Satu yang perlu dipulihkan, satu mereka ni dah bertahan. Kita perlu bangunkan dia lagi. Okey, kemudian adalah dasar kerancakan. Nampak tu? Tapi kita ada ancaman yang akan dilakukan ialah pada 1 Januari, kerajaan telah memutuskan bahawa RCEP akan kita laksanakan. Saya tulis tu gambar dinosaur kat situ. Kenapa dia akan T-Rex, dia akan makan. Dia akan makan semua ni. Kalau hari ni kita punya kadar pertukaran kewangan kita adalah sekitar $4.3, $4.2 ke atas RM1 Malaysia. Hari ni kalau mana-mana perniagaan nak buka, nak dia beli balik, mereka bawa dengan $100,000 US. Dah boleh beli. Singapura boleh beli dengan $100,000 sebab dia dah dapat $300,000. Boleh beli syarikat-syarikat kecil. Ini adalah ancaman kerana perkembangan itu sendiri akan terencat. Baiklah. Kita memang sangat rancak dan kita kongsikan dan macam-macam tentang agenda Bumiputera. Kita dah kongsikan sedikit tentang RCEP dan juga sebelum lagi cerita CTPP. CTPP. Okey, tapi CTPP itu lagi dahsyat dia punya kesan sebab saya nak terangkan kat sini. CPTPP itu adalah dulu dia TPPA. Sekarang dia nama dia CTPP. Inilah kita go. Sebab yang ramai kata kita patut tengok Vietnam. Kita dah hilang dari sana. Saya kata tidak. Tidak. Vietnam demografik dia 100 juta orang. 98 juta. Malaysia 33 juta. Alright, 33 juta. Kekuatan kita dengan Vietnam dari segi orang saja dah kalah. Ambil dari segi ekonomi, kita sepatutnya kita compare kita dengan Korea Selatan. Kenapa kita tinggal dengan Korea Selatan? Sebab kita bergerak dengan Korea Selatan bersama. Kenapa kita ke belakang? So itu yang patut kita kaji, bukan kita kaji balik kepada ke belakang. Kita patut kaji balik, sekarang kenapa kita tertinggal Korea? Sebabnya? Sebab dasar yang kita laksanakan tadi, kita bagus buat dari segi dasar, tetapi dari segi pelaksanaan kita amat teruk. Okey. Kita memang hangat perbincangan kita ini, tapi Cik Amir, Datuk dan juga Prof, kita perlukan masa juga untuk kita berehat sebentar sebelum kita nak kongsikan pelbagai lagi perbincangan ini. Teruskan bersama dengan kami sebentar lagi.
beberapa siasatan, akhirnya sindiket ini ditumpaskan ke semua mangsa. Tapi muka dia macam berminyak lah, bos. Boleh ke ni? Nak tengok berita ke nak tengok muka orang? Lebih 60 tahun, PH terus membawa berita yang telus bagi memastikan setiap generasi di Malaysia terus mengikuti perkembangan semasa. Bukan sekadar berita, tetapi sumber ilmu dan maklumat mutakhir. Kekal berinformasi bersama PH Online. Langgani PH Digital dan dapatkan naskah anda sekarang. Anugerah Bintang Popular PH kembali lagi dalam norma baru, penuh berprestij. Kita bersama harungi detik gemilang. Undi artis kegemaran anda di www.abpbh.com.my mulai 10 September hingga 3 Oktober. Anugerah Bintang Popular Berita Harian 34, undian anda penentu segalanya. Sebab kita semua actually based on food truck. So saya memang ada food truck ni, memang sepatutnya kita berniaga dekat tempat-tempat macam ni lah. Kita berniaga pergi event, orang panggil. So bila tak boleh berniaga, kita terpaksa tutup, memang kita tak ada income. Hopefully everything semua akan jadi better. Kedai semua boleh buka macam biasa. So kena ketatkan SOP lah. Ketatkan SOP, dia orang boleh dine in. InsyaAllah tempat-tempat ni soon akan event-event semua buka. So kita akan boleh berniaga macam biasa. Terkesan sebab dia tutup awal dan tak boleh buka awal. Tutup awal tapi buka tak boleh awal. Buka lambat dalam pukul 8 pagi kot. Kita kan pukul 6, pukul 7 kita dah ramai untuk orang keluar beli makanan. Tapi kita orang pukul 8 pagi. 8 pagi tutup 8 malam. Jadi memang terhad lah. Selain itu masalah pekerja. Sejak dia pandemik, pekerja yang akak ada balik ke Indonesia susah nak masuk. Orang tempatan tak nak kerja dengan gerai macam ni, dia tak popular. Prosedur agak rumit. Jadi akak harap kerajaan memudahkanlah. Kan kalau kata nak perlu pergi immigration, akak harap dipermudahkan. Masa awal-awal PKP tu memang agak terjejas. Sebab kalau ikutkan online mungkin tidak terjejas sangat sebab orang boleh still beli online. So kedai yang masalah dekat kedai lah. So maknanya kalau kita dekat online ni yang terjejas tu kita menjual pakaian. So mungkin ada agak terjejas dekat supplier yang raw material. Macam kain-kain lambat nak sampai. Diorang yang kilang tutup, so tak boleh nak jahit. Itulah yang akan terjejas kat situ lah. Kalau untuk masa sekarang ni mungkin peniaga-peniaga kecil ni diorang tak ada banyak informasi macam mana nak berniaga ikut isu semasa kan. So mungkin kerajaan boleh sediakan platform untuk diorang belajar macam mana nak buat menjual secara online ataupun memberi sikit bantuan dana untuk diorang start balik perniagaan diorang. Okey, itu dia tadi pendapat peniaga-peniaga kita, Datuk Encik Amin dan juga Prof. Ada yang luahkan perasaan, ada yang menyuarakan harapan dan sebagainya. Di penghujung perbincangan kita pada hari ini, kita tak nak lupakan Prof yang berada dalam talian di sana. Prof, secara ringkasnya, apa antara kesimpulan ataupun tips daripada topik yang kita bawakan hari ini yang boleh dikongsikan kepada penonton-penonton kita tentang survival PKS ini? Pendek aja Fiza, pada pandangan saya adalah PKS perlu ambil peluang ketika mana ekonomi kita berada pada base yang rendah pada ketika ini. Kita perlu ambil peluang untuk mentransformasikan PKS itu sendiri supaya lebih kalis pada krisis dan juga lebih berdaya saing di masa hadapan ya. Kerana seperti yang saya maklumkan hujah saya di awal tadi sebelum kita berehat tadi, peluang mungkin hanya ada sekali sahaja peluang yang sebegini ya. Rahmat yang dibawa oleh COVID-19 ini adalah seterusnya kita lah menjadi arkitek yang akan mencorakkan semula PKS dan juga ekonomi kita
Bagi saya COVID-19 ini datang seperti tsunami yang melanda Bandar Aceh. Ya. Sekarang ni kitalah yang menjadi arkiteknya dan kitalah yang akan mencorakkan bagaimanakah PKS dan juga ekonomi Malaysia yang kita mahukan di masa hadapan. Semuanya bergantung kepada tangan masing-masing rakyat Malaysia pada ketika ini. Itu dia kesimpulan yang ringkas dan juga padat daripada Prof sendiri. Kita nak dengarkan juga tips, kesimpulan daripada panelis kita di studio. Kita mulakan dengan Cik Amir dahulu, menerusi pengalaman, menerusi research dan juga kes-kes ataupun dapatan-dapatan kes sebenar yang berada, yang memang sentiasa dekat dengan Cik Amir ni. Apa yang boleh dikongsikan kepada penonton kita pada hari ini? Satu, cabaran itu jelas ada, ya, ada. Dan kita mesti berani mendapati cabaran itu secara berdepan. Terutama sekali bagi saya, bagi kita di Dewan adalah masalah keberhutangan. Okay. Itu perlu didepankan supaya ianya tidak menjadikan satu halangan pada masa akan datang. Apabila you dah boleh bergerak dan kemudian dia jadi halangan. Itu satu. Nombor dua ialah keupayaan kita untuk mencari peluang tadi itu memang terbuka luas. Ketiga, jangan buat sendiri lagi dah. Kita dah tak boleh bergerak, Bumi Putera, kita jangan lagi ingat bekerja dalam bentuk persendirian. Kita mesti boleh berganding dengan seseorang yang lain atau berganding dengan rakan-rakan kita yang sealiran supaya kita boleh bergerak ke depan. Sebab untuk kita bangun ke depan tadi, kita buat seorang-seorang, dan bila kita menghadapi masa kita menghadapi secara berseorangan dan kita tidak berupaya untuk mendepani itu secara krisis yang begini. Kalau krisis ini berlarutan sehingga tahun 2022, bagaimana kita nak seorang? Kita akan patah semangat dan sebagainya. Sebab itu adanya Dewan, kita membantu juga kepada mana-mana pengusaha niaga yang menghadapi masalah dengan perbankan dan sebagainya sebagai titik temu untuk kita lakukan bersama. Okey. Itu daripada Encik Amir sendiri. Di penghujung ini, kesimpulan atau penutup daripada Datuk sendiri. Silakan Datuk. Semua orang lah. This is not the end of the story. Okay, we are going to have a crisis again and again. Okay, so apa yang kita dapat belajar, yang kita dah pelajari, yang kita dah lepasnya. Saya ini dah berumur sikit, 1998 pun dah ada, 2008 pun dah ada, sekarang pun dah ada. Of course, this is the worst crisis. Tapi apa yang kita dapat pelajari, siapa kawan kita? Siapa yang betul-betul menolong kita? Jadi pembekal mana yang betul-betul yang menolong? Ada yang hutang sikit pun tak hantar barang. Ada hutang banyak, dia kata tak apa tapi jangan lupa bayar, ya. Okey. Yang mutah ni semua IKS ke PKS ke apa-apa. Hutang yang tak bayar pun jangan tak angkat telefon. You must confront the challenge tau. Jangan kita Allah angkat telefon, Allah hutang tak bayar lagi lah, susah, tak tahu nak bagi jawab apa-apa. Tak boleh tau. Kita orang berniaga tau. Macam mana pun, we are entrepreneurs, we will survive. So you must be very positive tau. If you're negative, going to be negative. Berapa susah saya macam mana pun, saya positif. We will survive. That is your motto. Macam mana pun I will survive. And I will confront the problem. So kita tengok apa masalah dia. Hutang ke, supplier ke, sewa tak bayar ke, ni satu-satu. Selesaikan satu-satu, pelan-pelan. Dan jangan ingat, esok dah rentas negeri, business will go back to normal. It will not go back to normal. Okay? It's not going to go to that pre-pandemic. It is a slow run. Okay? But you have been given some oxygen to survive. A bit longer now. Okay? So tolong, saya dah betul lah. Tolong ikut SOP. Saya ni betul, tolong ikut SOP. Pakailah mask lah, kalau kena jarak 1 meter. Saya faham ini menyusahkan. Susah kita nak berniaga. Tapi kalau kita tak ikut, kita akan pergi balik pula. There will be another lockdown. Because kerajaan macam mana dia cakap, apa pun dia cakap sekarang, if the number go up and hospital dah tak boleh ambil penyakit apa-apa sakit, there will be another lockdown, just like Singapore. Kehidupan itu penting. So SOP is important. Ikut, dan kita berterima kasih kepada kerajaan. Kerajaan banyak menolong, kerajaan yang mana pun tak kisah, banyak menolong. Okay, kita bersyukur. But we hope that they are listening to us. Okay, in a more holistic manner. We need more help. Jangan bagi payung yang berlubang.
Dan jangan bagi suku Panadol. Okey. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Dato', kepada Encik Amir dan juga kepada Prof di atas perkongsian kita pada hari ini. Kalau kita lihatkan dalam perkongsian kita di forum ini tentang survival PKS dari awal sampailah ke penghujung tadi, ada banyak input-input sebenarnya yang dikongsikan untuk sama-sama kita lihat dari pelbagai sudut bagaimana untuk kita melihat kepada permasalahan tersebut, cara untuk kita melaksanakan dan juga menyelesaikan. Dan apa yang paling penting sekali, kita kena selesaikan setiap yang berlaku walaupun secara perlahan-lahan. Orang kata tak ada apa-apa yang datang bergolek lah kan. Maksudnya kita perlu usaha, perlu lalui cabaran dan juga kesukaran itu. InsyaAllah kita dah pun melalui fasa yang sangat sukar. Sekarang ini masanya untuk kita kembali bertatih, kembali insyaAllah mencapai apa yang pernah kita capai satu ketika dahulu ataupun kembali dengan lebih hebat dan juga lebih gah satu hari nanti insyaAllah. Sekali lagi terima kasih Dato', Encik Amir dan juga Prof di atas perkongsian yang menarik pada hari ini. Kami harapkan anda penonton-penonton kami yang bersama dengan kami secara langsung di Facebook dan juga di YouTube mendapat pelbagai manfaat yang berguna. Dan seperti biasalah secara peribadi mungkin juga anda kalau ada sebarang soalan boleh tanya sendirilah kepada Dato' ataupun Cik Ami dan juga Prof. Ada perkara-perkara yang mungkin ingin anda ketahui. Okey, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada anda dan jangan lupa untuk terus bersama dengan kami di forum yang seterusnya pada petang ini kerana ada banyak lagi topik-topik hebat dan juga hangat nak terus kami kongsikan bersama dengan anda. Anda kata ada tersalah kata, tersilap bahasa ataupun mungkin ada gurauan-gurauan kami yang membuat anda terasa maaf dipinta. Sehingga berjumpa lagi, saya Fiza Sabjahan mengundurkan diri. Assalamualaikum. Bye.